Assalamualaikum. Hari ini kita akan teruskan lagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tahun 4. Kita sambung lagi dalam unit yang ke-6 iaitu reka bentuk pengaturcaraan standard kandungan 6.1 asas pengaturcaraan standard pembelajaran 6.1.2 mengenal pasti algoritma iaitu pseudocode dan catak alih. 6.1.3 menulis pseudocode dan melukis catak alih struktur kawalan jujukan dalam situasi ringkas. Objektif pada hari ini, murid dapat mengenal pasti dan menulis algoritma. Kriteria kejayaan, murid dianggap berjaya sekiranya dapat mengenal pasti dan menulis pseudocode dan catak alih struktur kawalan jujukan dalam situasi ringkas. Algoritma, pseudocode dan catak alih. Murid-murid boleh semak buku teks muka surat 80 hingga 82. Hari ini kita nak belajar tentang apa dia algoritma, apa dia pseudocode dan apa dia catak alih. Dalam pengaturcaraan, kita perlu memahami algoritma, pseudocode dan catak alih. Mari kita perhatikan situasi berikut. Okey, ini adalah perbualan sebuah keluarga antara seorang anak, ayah dan ibu. Mari kita baca sama-sama. Lunai, ayah belikan pisang goreng. Boleh kamu tolong buatkan teh O? Bagaimanakah cara menyediakan teh O, ibu? Mari ibu tunjukkan cara membuat teh O. Ini adalah proses bagaimana cara hendak membuat teh O. Okay, kita tengok sama-sama. Okey, algoritma. Apa dia algoritma? Algoritma ialah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan tugasan. Algoritma boleh dijelaskan melalui pseudocode atau catak alih. Okey, contoh kat sini. Okey, ini adalah proses bagaimana cara hendak membuat teh O. Okey, mula-mula masukkan air ke dalam cerik elektrik dan panaskan air sehingga mendidih. Kemudian tuangkan air panas tadi ke dalam teko. Masukkan seuncang teh ke dalam teko, rendamkan dan biarkan seketika sehingga air bertukar warna perang kekuningan. Keluarkan uncang teh dan masukkan gula. Kacau gula sehingga larut, tuangkan teh O ke dalam cawan dan hidangkan. Ini adalah dipanggil sebagai algoritma, iaitu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan tugasan. Okey, kita tengok pula apa dia pseudocode. Perkataan mula mesti ada. Okey, mula tu mesti ada dalam pseudocode dan mesti ada perkataan tamat. Dimulakan dalam setiap baris tu mestilah gunakan ayat kata kerja dan ditulis dalam bentuk huruf besar. Itu adalah pseudocode. Ingat, pseudocode ada perkataan mula dan tamat, dimulakan dengan huruf besar semua untuk perkataan yang pertama dan dimulakan dengan kata kerja. Okey, kita tengok sama-sama pseudocode untuk membuat TO. Okey, mula, masukkan air ke dalam cerik elektrik, panaskan air sehingga mendidih, tuangkan air panas ke dalam teko, masukkan seuncang teh ke dalam teko, rendamkan dan biarkan sehingga air bertukar ke warna perang kekuningan, keluarkan uncang teh, masukkan gula, kacau gula sehingga larut, tuangkan teh O ke dalam cawan dan tamat. Itu adalah proses untuk pseudocode. Kita tengok pula untuk proses catak alih. Baiklah, catak alih ialah langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik. Simbol dalam catak alih dihubungkan menggunakan anak panah. Okey. Dalam catak alih kita bentuk dalam bentuk grafik. Kita gunakan simbol. Ini simbol-simbol dalam catak alih. Tak boleh guna simbol selain ini. Kalau kamu guna simbol selain ini dah salah lah. Itu bukannya catak alih. Okey, untuk simbol dalam catak alih, perkataan proses mula dan tamat kita guna bentuk macam silinder ni. Kalau 4 segi tepat adalah untuk menunjukkan proses dan bentuk segi empat yang saya ingat ni untuk menunjukkan input atau output sesuatu proses, dan anak panah ni adalah aliran aktiviti, iaitu proses dari satu proses ke satu proses mesti ada anak panah. Kalau tak ada anak panah, itu bukannya catak alih. Okay, kita rujuk pula bagaimana yang dikatakan catak alih. Macam mana nak buat catak alih tu? Ini ialah catak alih untuk membuat teh O. Okey. Okay, dalam catak alih sama juga macam pseudocode, ada perkataan mula, ada perkataan tamat, tapi ada simbol. Simbol ni jangan lupa.
Kalau kamu buat bentuk mula dengan tamat simbol 4 segi ke, bentuk bulat ke, itu bukan catat alih. Catat alih mesti simbol yang ni. Okey, seterusnya, masukkan air ke dalam cairan elektrik. Masukkan air ialah input. Jadi kita gunakan simbol 4 segi yang sengit ni. Masukkan air ke dalam cairan elektrik. Panaskan air sehingga mendidih. Itu adalah proses. Kita tak kacaukan, kita tak masukkan, kita keluarkan kan. Itu adalah proses. Tuang. Tuang maksudnya output kita tuang, kita keluarkan. Air panas ke dalam teko. Jadi kita guna simbol 4 segi sengit ni. Masukkan maksudnya kita masukkan. Jadi itu adalah input. Jadi kita gunakan simbol yang sengit ni. Rendamkan. Jadi rendam dan biarkan sehingga air bertukar warna perang kekuningan. Itu adalah proses-proses direndam, diproses sendiri. Kita tak kacau apa-apa, kita tengok je. Itu adalah proses. Keluarkan ialah output kita ambil. Kita keluarkan output kita ambil. Jadi itu adalah output. Jadi kita guna simbol yang ini. Masukkan. Masukkan ialah input. Jadi kita guna simbol input. Kacau gula sehingga larut. Kacau itu adalah proses. Proses ia mengacau gula tu sampai larut. Kemudian tuang. Tuang maksudnya output. Tuang TO ke dalam cawan. Jadi kita gunakan simbol ini. Jadi proses itu pun tamat. Ini adalah simbol bagi catat alih. Kamu kena tahu apa dia, bagaimana simbol untuk mula, bagaimana simbol untuk input atau output, apa yang masukkan input, apa yang dimasukkan output. Input adalah proses masuk, output adalah proses untuk keluar. Proses ialah aktiviti yang dilakukan. Dan mesti ada anak panah. Dalam setiap satu proses tu mesti ada anak panah. Anak panah itu mesti bersentuhan. Itu barulah kita panggil sebagai catat alih. Okey, kita tengok perbezaan antara algoritma, pseudocode dan catat alih. Okey, kalau kamu perhatikan kat sini, algoritma ialah proses langkah juga. Langkah untuk menyelesaikan masalah atau melaksana tugasan. Tapi ia dalam bentuk ayat. Itu tak yang panjang kan, diceritakan satu-satu. Tapi pseudocode pula ialah satu set pernyataan dalam bahasa biasa. Tapi dalam pseudocode kita gunakan huruf besar pada perkataan yang pertama. Nampak? Manakala catat alih ialah dalam bentuk simbol. Tapi proses yang sama. Kita tengok sama-sama. Okey, kalau contoh dalam algoritma. Mula. Okey, mesti mula. Ada mula. Masukkan air ke dalam cairan elektrik. Masukkan. Air ke dalam cairan elektrik. Masukkan. Ni sini tak nampak. Okey, masukkan. Kan? Sama kan? Panaskan air sehingga mendidih. Panaskan air sehingga mendidih. Panaskan air sehingga mendidih. Tuangkan air panas ke dalam teko. Tuangkan air panas ke dalam teko. Masukkan seuncang teh ke dalam teko. Masukkan seuncang teh ke dalam teko. Masukkan seuncang teh ke dalam teko. Rendamkan dan biarkan seketika sehingga air bertukar warna kekuningan. Rendamkan dan biarkan air bertukar warna perang kekuningan. Rendamkan dan biarkan sehingga air bertukar warna perang kekuningan. Keluarkan uncang teh. Keluarkan uncang teh. Keluarkan uncang teh. Masukkan gula. Masukkan gula. Masukkan gula. Kacau sehingga larut. Kacau gula sehingga larut. Kacau gula sehingga larut. Tuang TO ke dalam cawan. Tuang TO ke dalam cawan. Tuang TO ke dalam cawan. Hidangkan. Tamat. Nampak tak? Sama je sebenarnya. Cuma yang membezakan kat sini, kalau dalam algoritma dalam bentuk langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya diceritakan satu-satu. Tapi dalam contoh pseudocode adalah satu set pernyataan dalam bahasa biasa yang lebih ringkas berbanding algoritma. Manakala catat alih pula ialah langkah demi langkah penyelesaian masalah secara grafik. Itu menggunakan simbol. Tapi proses yang sama. Ayat yang digunakan sama, cuma dalam bentuk lebih gunakan simbol. Okey, cikgu harap kamu faham bahagian tu. Okey, menulis pseudocode dan catat alih berdasarkan situasi. Okey, ini kita tengok. Pseudocode dan catat alih boleh ditulis berdasarkan situasi. Mari kita bincangkan situasi berikut sebelum menulis pseudocode dan catat alih. Okey, situasi kat sini. Arif bangun pada pukul 5.30 pagi. Dia membersihkan diri dengan mandi dan menggosok gigi. Selepas itu, dia memakai baju sekolah dan menunaikan solat subuh secara berjemaah.
Selepas bersarapan bersama-sama dengan keluarganya, dia ke sekolah dengan menaiki basikal pada pukul 7 pagi. Situasi di sini ialah situasi Arif yang daripada dia bangun pagi hingga dia pergi ke sekolah. Okey, kita tengok sama-sama bagaimana cara untuk menulis pseudocode dan cetak alih. Okey, situasi. Arif bangun pada pukul 5.30 pagi. Maksudnya mulalah ni. Okey, dalam bentuk pseudocode mesti ada perkataan mula. Betul tak? Lepas tu dia apa? Bangun pada pukul 50 pagi. Maksudnya bangun daripada tidur. Bersihkan diri dengan mandi dan gosok gigi. Apa kat sini? Bersihkan diri. Lepas bersihkan diri dia pakai apa? Pakai baju sekolah. Ni. Pakai baju sekolah. Lepas pakai baju sekolah apa? Solat subuh berjemaah. Solat subuh berjemaah. Okey, selepas bersarapan bersama-sama dengan keluarganya. Lepas itu dia bersarapan bersama keluarga. Kemudian lepas sarapan dia buat apa? Dia ke sekolah dengan menaiki basikal. Pergi ke sekolah dengan basikal. Dan proses itu pun tamat. Itu adalah pseudocode. Okey, kita tengok pula bagaimana cara hendak membuat carta alih. Sama juga. Carta alih mesti ada perkataan mula tapi kita gunakan simbol. Kemudian apa? Bangun daripada tidur. Itu adalah proses. Bangun daripada tidur. Lepas dia bangun daripada tidur, apa? Dia bersihkan diri. Bersihkan diri itu pun proses. Lepas bersihkan diri, dia buat apa? Pakai baju sekolah. Pakai baju sekolah pun proses. Kemudian, proses kita pakai 4 segi. Jangan input output. Pakai baju sekolah dia apa? Solat subuh berjemaah. Kan? Solat subuh berjemaah. Lepas solat subuh, sarapan bersama-sama dengan keluarga. Lepas tu, pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. Dan proses itu pun tamat. Kan? Kita tengok perbezaan kat sini. Apa yang membezakannya? Apa yang nampak? Nampak semuanya proses dia sebenarnya isi dia sama je. Kan? Mula, bangun. Mula. Bangun. Bersihkan diri. Lepas tu, pakai baju sekolah. Solat subuh berjemaah. Sarapan bersama-sama keluarga. Pergi ke sekolah menaiki basikal. Proses pun tamat. Sama je sebenarnya tiga-tiga. Yang membezakan ialah kalau kamu perhatikan algoritma dalam bentuk langkah demi langkah dalam bentuk ayat. Tapi pseudocode langkah demi langkah dalam menggunakan bahasa dengan yang lebih ringkas. Carta alih ialah langkah demi langkah yang kita menggunakan dalam bentuk grafik. Kita gunakan simbol. Nampak perbezaan di sini. Tapi dia sebenarnya adalah sama. Kamu jangan tersilap pula. Algoritma pseudocode carta alih tapi kamu tersilap tulis. Itu jadi salah. Jadi kalau kat sini kamu kena perhatikan betul-betul algoritma pseudocode dan carta alih. Beza kat sini pseudocode dengan carta alih sebenarnya ayat ni sama je. Yang membezakan kalau pseudocode kita gunakan dalam bentuk ayat ringkas, gunakan huruf besar pada permulaan. Tapi carta alih kita gunakan dalam bentuk simbol. Okey, cikgu harap kamu dapat faham perbezaan antara algoritma, pseudocode dan carta alih. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.